ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali tuan-tuan puan-puan sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Satu nikmat tuan-tuan puan-puan sekalian apabila kita dapat menunaikan solat fardu secara berjemaah. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat solat fardu berjemaah di masjid. Satu nikmat yang sangat besar. Ada di sana saudara mara kita yang solat fardu tetapi tidak berjemaah, hanya solat sendiri. Mungkin kerana kesibukan waktu, mungkin kerana kesibukan mencari rezeki untuk keluarganya, dia hanya sempat untuk solat bersendirian. Dan ada di kalangan saudara mara kita yang solat berjemaah tetapi solat berjemaah di rumah. Alhamdulillah solat berjemaah juga, tetapi sudah pasti tidak sebaik ataupun semulia, sehebat seperti mana solat fardu berjemaah di masjid. Kerana solat fardu berjemaah di masjid ada kelebihan lebih daripada solat fardu berjemaah di rumah. Bukan saya menghalang ataupun tidak menggalakkan solat fardu berjemaah di rumah. Sangat digalakkan kerana itu perkara akan mendidik anak-anak kita untuk solat fardu berjemaah. Ramai daripada anak-anak kita sekarang tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka tak nak solat berjemaah. Kalau mereka solat pun alhamdulillah, dapat solat pun alhamdulillah. Tetapi buat masa ni alhamdulillah saya tengok ada trend baru yang dijalankan oleh seorang saudara kita, seorang Muslim yang famous, masuk TV, masuk wayang. Beliau mengajak semua orang untuk solat subuh macam Jumaat. Pernah dengar kan tuan-tuan? Solat subuh macam Jumaat. Bagus trend itu tuan-tuan. Tetapi yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, saya harap ia bukan sahaja trend. Bukan semata-mata trend, maksudnya buat seketika lepas tu dah tak buat dah. Dia kena berterusan. Jangan trend sahaja, bahkan dia jadi budaya. Jadi satu perkara yang kita sentiasa buat sampai bila-bila. Solat fardu subuh tuan-tuan adalah satu solat yang sangat besar, sangat penting untuk umat Islam. Saya teringat satu kisah seorang Yahudi, seorang padri ataupun rahib Yahudi pernah datang ke negara Islam. Dia ada seorang kawan, seorang syekh, seorang alim di dalam ilmu agama Islam. Dia ada kawan. Pada satu hari si Yahudi ini datang dan duduk di rumah, menetap tidur, tumpang tidur di rumah kawan dia, Syekh ini. Dan setiap pagi si Yahudi ini perasan, setiap pagi mesti Syekh ini akan keluar pergi ke masjid. Bukan, dia tak tahu pun keluar masjid, dia cuma tahu dia keluar rumah. Setiap pagi keluar rumah. Tepat pukul 5 pagi mesti keluar rumah. Jadi si padri Yahudi ni dia terkejut, dia rasa pelik. Kenapa
kawan saya ini, Syekh ini, dia pergi keluar setiap pagi. Balik betul-betul lepas syuruk. Dah terbit matahari baru pulang ke rumah. Jadi dia heran, dia jadi pelik. Lalu satu hari dia bertanya kepada kawan dia yang Syekh itu, wahai sahabatku, kenapa kamu setiap pagi kamu keluar rumah setiap pagi pukul 5 pagi? Kenapa? Syekh itu kata, saya keluar setiap pagi kerana saya menuju ke masjid untuk solat fardu berjemaah. Untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Si rahib Yahudi ini pun kata, oh itu kesebabnya kamu keluar. Boleh tak saya ikut sekali tengok bagaimana kamu solat fardu subuh berjemaah? Lalu si Syekh itu kata, ya boleh. Nanti esok pagi kita keluar bersama-sama. Keesokan paginya mereka pun keluar pergi menuju ke masjid bersama-sama pada waktu subuh. Lalu bila si rahib tu masuk ke dalam masjid, dia duduk kat belakang, dia perhatikan jemaah Muslim yang solat pada waktu itu. Dia terkejut terlalu ramai umat Islam yang solat pada waktu itu. Dan dia lihat kehebatan umat Islam, ataupun dia lihat orang-orang Islam yang solat pada waktu itu adalah dari kalangan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang ada ketokohan dalam agama Islam. Seorang pemimpin, seorang agamawan, seorang ilmuwan, orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, mereka solat subuh secara berjemaah. Lalu dia pun selepas mana Syekh itu habis solat, dia pun tanya kepada kawan, dia pun bersembang dengan Syekh, kawan dia tu, Syekh tu, wahai kawanku, saya rasa terkejut, saya rasa sangat kagum, hebat ni Islam ini ada solat subuh berjemaah. Dan dia kata, kalaulah semua umat Islam boleh solat subuh macam solat fardu Jumaat, maka sudah pasti umat Islam akan berjaya di atas muka bumi ini. Sudah pasti umat Islam akan menjadi sehebat tokoh-tokoh yang solat fardu subuh berjemaah itu. Jadi itulah saya rasa, dari kisah itulah datangnya istilah subuh macam Jumaat. Itu ceritanya tuan-tuan. Nak kata subuh macam Jumaat tu saya pun heran. Ataupun ada orang tertanya, kenapa subuh macam Jumaat? Kalau kita perhatikan ketika solat Jumaat, memang penuh. Masjid akan melimpah dengan umat Islam nak mendirikan solat Jumaat. Tetapi solat fardu waktu yang lain, sangat hambar. Sangat sedikit umat Islam yang datang ke masjid pada waktu solat fardu yang lain. Solat Jumaat saja penuh. Alhamdulillah bila ada trend subuh macam Jumaat ini, mulalah ramai umat Islam membanjiri masjid-masjid untuk waktu subuh. Alhamdulillah. Satu perkara yang bagus dan saya mengharapkan, mendoakan supaya ia menjadi satu budaya yang baik. Tak adalah hari ini jumpa, esok jumpa, lusa dah tak ada dah. Saya tak nak macam tu. Saya pun harap kita berterusan membudayakan solat subuh secara berjemaah, insya-Allah. Dan jangan kita membudayakan subuh sahaja. Jangan subuh saja macam Jumaat, tetapi semua solat fardu pun macam Jumaat. Janganlah kita utamakan subuh saja sebab si Yahudi tu kata subuh macam Jumaat. Semua solat fardu mestilah macam Jumaat. Kalau nak kita betul-betul berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan sekalian, sebelum saya membaca kitab kita, ataupun sebelum saya mula membaca kitab, suka saya mengingatkan kepada kita semua, kita telah masuk ke dalam bulan Rajab yang mulia, tuan-tuan dan sekalian. Kita dah masuk bulan Rajab. Malam ini adalah malam yang ke-8 bulan Rajab. Celik tak celik, kita dah masuk bulan yang ke-8. Minggu lepas 1 Rajab, hari ini adalah 8 Rajab. Jadi persoalannya kita bila tiba di dalam bulan Rajab ini adalah apa yang kita perlu buat di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang haram di dalam agama Islam. Ada 4 bulan yang haram di dalam agama Islam, iaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan Islam ini dinamakan sebagai bulan yang haram. Kenapa dinamakan sebagai bulan yang haram? Yang pertama kerana diharamkan perang di dalam 4 bulan ini. Jadi orang-orang Arab terdahulu dan bahkan sehingga ke dalam Islam, kita mengatakan bahawasanya bulan ini dinamakan dengan bulan haram kerana diharamkan berperang di dalam bulan ini. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan yang haram? Kerana dibebankan lagi ataupun diberatkan lagi
perkara-perkara yang haram di dalam Islam. Maksudnya para ulama kata, kalau kita buat maksiat di dalam bulan-bulan yang haram ini, maka dosanya berganda. Dosanya ditambah atas daripada dosa yang biasanya kalau kita buat pada bulan biasa, dosanya tidak seberat dosa pada bulan-bulan yang haram ini. Jadi bila kita dah masuk bulan-bulan yang haram ataupun kita dah masuk bulan Rajab ini, tuan-tuan dan sekalian, kita perlu ingat kita dah dekat dengan bulan Ramadan yang mulia. Bulan yang dikatakan bulan yang sangat kita mengharapkan untuk capai, untuk berada padanya. Setiap kali masuk bulan Rajab, kita akan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maksudnya ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan juga berkatilah kami di bulan Sya'ban. Dan akhir sekali doa itu kata wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Takut-takut kita tak sempat berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tuan-tuan. Kita doa semua mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk berjumpa sehingga ke hujung Ramadan dan Ramadan yang seterusnya, insya-Allah. Jadi kenapa bulan Rajab ini sangat penting? Para ulama, tuan-tuan dan sekalian, pernah tulis pelbagai kitab, pelbagai risalah berkaitan dengan bulan Rajab, kelebihan bulan Rajab, kepentingan bulan Rajab. Ramai ulama, tuan-tuan. Saya kira hampir 100 ke atas. Ramai sangat ulama yang menulis berkaitan dengan kepentingan bulan Rajab. Kenapa, tuan-tuan dan sekalian, bulan Rajab ini diberi perhatian oleh para ulama kita? Ada seorang ulama, nama beliau Al-Syekh Abu Bakar Warraq Al-Balkhi. Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi pernah berkata, Syahrul Rajabin syahrul lizzar'i wa Sya'ban syahrul saqi wal lizzar'i wa Ramadan syahrul hasaduz zar'i. Beliau berkata, bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menanam benih kita, untuk kita mula menanam hasil kita untuk bulan Ramadan. Beliau umpamakan, bila kita dah masuk bulan Rajab ini, kita dah kena buat persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi beliau buat perumpamaan, diri kita ini adalah seperti satu benih. Kita nak menanam benih ini untuk kita ada hasil di bulan Ramadan nanti. Jadi Syekh Abu Bakar berkata, bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita menanam benih kita. Benih ni di sini bermaksud ketaatan kita, amalan kebaikan kita, amal-amal soleh kita. Itu adalah yang kita perlu tanam bermula daripada Rajab ni. Bahkan ulama-ulama Yaman, guru-guru saya di Yaman ataupun dari Yaman, saya tak belajar kat Yaman, saya belajar dengan guru daripada Yaman. Saya pernah berjumpa dengan mereka dan mereka pernah berkata, bila sahaja masuk bulan Rajab, kalau dahulu kita beramal dengan 10 ataupun kita beramal seperti contoh kita beramal 10 kali istighfar, maka masuk saja bulan Rajab kita kena darab dengan 10. Itu sifir mereka. Setiap kali masuk bulan Rajab sampailah Ramadan kita kena darab dengan 10. Apa contohnya? Contohnya macam istighfar tadi. Mungkin sehari kita istighfar 10 kali sehari. Masuk saja bulan Rajab, mereka kata kena darab dengan 10. Start daripada bulan Rajab ini kita dah kena istighfar sebanyak 100 kali. Itu sifirnya. Kalau kita dahulu bulan-bulan biasa istighfar sebanyak 100 kali, masuk sahaja bulan Rajab kena darab dengan 10. Maksudnya kena istighfar sebanyak 1000 kali. Bukan saja istighfar, bahkan selawat. Kalau dahulu kita selawat 10 kali sehari, maka masuk sahaja bulan Rajab kita kena darab dengan 100 kali selawat kita kena buat setiap hari. Sebagai satu cara kita nak bersedia untuk menghadapi Ramadan. Dan apa yang guru-guru saya daripada Yaman ini menyebut, ada kebaikannya, ada kepentingannya. Kenapa kita perlu mula dengan sifir 10 ini, dengan darab 10 ini. Ada seorang lagi guru saya, beliau kata sebelum beliau membawa jemaah beliau pergi umrah, beliau akan pesan kepada jemaah umrah dia, sebelum sampai Mekah, mula dari sini, mula dari Malaysia sebelum sampai Mekah.
Sebagai contoh, kalau nak lazimi solat fardu 5 waktu dekat Mekah, kena lazimi solat fardu berjemaah 5 waktu di Malaysia. Beliau kata tak bolehlah sampai sana baru nak start. Confirm dia tak akan jaga semua solat fardu 5 waktu secara berjemaah. Confirm dia kata. Sebab dia dah ada banyak pengalaman bawa jemaah. Ada jemaah yang ponteng subuh. Dah sampai Mekah Madinah pun ada ponteng subuh lagi. Subuh gajah dan sebagainya. Maka beliau pesan, kalau nak pergi ke Mekah dan Madinah, kena start daripada Malaysia. Start dari Malaysia lagi. Paling baik ataupun minimumnya start 2 bulan sebelum terbang. Dah tahu nak terbang 2 bulan nanti, start dari sekarang. Maka beliau kata 2 bulan. Biasa 2 bulan inilah adalah 2 bulan yang kita boleh ambil untuk membiasakan diri kita dengan amal-amal soleh. Maka begitu jugalah para ulama kita tuan-tuan, bila menyamakan bulan Rajab dengan persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kena start dari sekarang. Kalau kita nak melazimi solat tarawih, nak melazimi solat fardu berjemaah, kita dah kena start melazimi masjid, solat fardu berjemaah, solat sunat berjemaah di surau. Mungkin pihak masjid boleh start dengan solat duha berjemaah. Tuan-tuan pun boleh cuba datang dan hadir untuk solat duha secara berjemaah. Ataupun ataupun qiyamul lail sebagai contoh. Pihak masjid menganjurkan satu solat qiyamul lail, tuan-tuan hadirlah diri untuk qiyamul lail itu. Bila tuan-tuan start dengan perkara yang kecil sebegitu, start sikit demi sikit, insya-Allah bila dah sampai Ramadan, tuan-tuan akan beristiqamah dengan perkara itu. Akan berterusan melakukan perkara itu. Dan lebih baik lagi, sebenarnya lebih baik lagi adalah daripada awal tahun ataupun masuk sahaja 1 Muharram, kita dah mula prepare untuk Ramadan. Itu sebaiknya. Lebih baik lagi raya tahun lepas. Daripada raya tahun lepas kita dah plan untuk Ramadan tahun depan. Itu paling baik. Tetapi kadang kita bulan hari raya itu kita tak perasan. Oh, dah masuk raya, kita pun sibuk dengan hari raya open house. Kita pun tak sedar, oh kita nak kena prepare untuk Ramadan tahun depan. Sampailah masuk bulan Rajab, barulah kita diberi peringatan untuk membuat persediaan untuk bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, Syekh Abu Bakar berkata, bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam benih kita, menanam amal soleh kita. Maksudnya kita dah kena start mula amalan-amalan soleh kita. Kemudian beliau kata, Syahrul Sya'ban, Syahrul Sakil Lizar'i. Beliau berkata, bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita menyiram benih kita itu. Kita dah mula dengan amal soleh, maka kita kena tambah lagi dengan amalan lagi. Kita kena tambah amalan-amalan untuk menambah kepada amalan soleh kita. Beliau menyamakan benih itu sebagai contoh amalan kecil. Kita start dengan solat sunat berjemaah ataupun kita start dengan zikir, menambahkan zikir kita. Start bulan Sya'ban, kita dah mula buat ibadah-ibadah yang lebih berat sedikit. Sebagai kita menambah ataupun kita menyiram benih kita itu. Sebagai contoh kita tambah dengan puasa sunat. Kita menambah puasa sunat tuan-tuan. Bahkan start dari bulan Rajab ini pun kita dah boleh start puasa sunat. Setiap hari kita boleh puasa sunat. Mungkinlah setiap hari, 1-2 hari, 2 hari kita puasa, kemudian hari ketiga kita tak puasa. Lepas tu kita sambung lagi, 2 hari lagi. Ustaz, hari Jumaat pun boleh puasa ke? Ya, hari Jumaat pun boleh puasa. Tetapi janganlah niat puasa hari Jumaat tu dengan niat puasa hari Jumaat. Tuan-tuan pagi Jumaat tu tuan-tuan niat sahaja aku puasa hari Jumaat. Hukum dia makruh. Tuan-tuan niat nak puasa hari Jumaat, maka hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau tuan-tuan niat pada pagi Jumaat ataupun pada malam Jumaat, sahaja aku puasa bulan Rajab, dapat pahala sunat. Kerana yang disunatkan adalah puasa Rajab, bukan puasa Jumaat. Ini adalah antara kesalahfahaman sebahagian umat Islam. Mereka ingat hari Jumaat ni makruh, memang langsung tak boleh puasa. Kalau puasa hari Jumaat tak dapat pahala. Salah tuan-tuan. Yang salahnya adalah, yang makruhnya adalah kita, istilah ulama, ifradul yaumil Jumaah bisawm. Kita mengatakan puasa hari Jumaat ini saya berpuasa hari Jumaat. Saya puasa pada hari Jumaat ni kerana saya nak puasa pada hari Jumaat. Maka itu adalah makruh. Kalau tak nak menghilangkan makruh itu, kena puasa keesokan hari Sabtu, ataupun kena puasa pada sebelumnya hari Khamis. Tetapi kalau tuan-tuan pada pagi Jumaat itu, pada malam Jumaat itu tuan-tuan puasa bulan Rajab, maka hukumnya adalah sunat. Puasa pada hari Jumaat itu dikira sebagai puasa yang sunat.
Jadi kita buat ibadah puasa sunat, menambahkan ibadah puasa sunat sebagai satu persediaan nak menghadapi bulan Ramadan. Dan juga kita memula membaca Al-Quran. Kita kena start baca Al-Quran. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tetapi berapa ramai yang dah prepare untuk membaca Al-Quran? Mungkin buat tadarus, tapi hari malam pertama, malam kedua, malam ketiga ataupun minggu pertama tu okey lagi. Masih penuh kehadiran. Minggu kedua dah mula kurang dah. Separuh tak ada, separuh tak datang tadarus. Sampailah hari terakhir, hari khatam Quran, tinggallah 3 orang, 4 orang dalam tadarus itu yang betul-betul mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Jadi untuk membuatkan kita boleh mengkhatamkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, kita kena start dari sekarang. Mulalah baca Al-Quran dari sekarang. Mungkin kita target satu hari kita baca 5 muka surat. Sebelum ini kita mungkin baca 1 muka, 2 muka. Bulan ini kita startlah dengan 5 muka. Ataupun kita ikut sifir orang Yaman tadi. Kalau kita biasa baca 2 muka, kita darat dengan 10, baca 20 muka. Itu kalau kita mampu. Okey, kalau tidak mampu, mungkin tambahlah, darab dengan 2 ke, darab dengan 3. Biasa saya baca sehari, pada hari biasa saya baca 2 muka. Pada bulan Rajab ni saya dah mula naikkan bilangan muka surat dalam satu hari saya baca Al-Quran. Sebagai satu persediaan kita nak menghadapi bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab kita menanam benih, bulan Sya'ban kita menyiram air untuk menumbuhkan hasil kita, untuk mendapat hasil yang baik. Lalu pada bulan Ramadan, seperti mana yang disebut oleh Syekh Abu Bakar, wa Ramadanu syahrul hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan kita menuai hasil kita. Bulan Ramadan inilah adalah bulan yang kita petik buah kita. Apa hasil daripada kita menanam benih kita itu, itulah hasil kita, itulah buah kita. Kalau kita nak menanam ataupun nak ada hasil buah-buahan yang sedap, yang ranum, yang sedap, mesti kita jaga baik-baik, betul kan tuan-tuan? Kita menjaga buah itu, menjaga pokok itu baik-baik. Baru dia akan menghasilkan buah-buahan yang baik. Tapi kalau tumbuhan itu, pokok itu kita tak jaga elok, kita tak bagi apa yang dia perlukan untuk menghasilkan buah yang elok, maka sudah pasti buah yang hasil yang tumbuh itu bukan hasil yang baik, bukan hasil yang berkualiti. Jadi begitu juga ibadah. Ulama kita menyamakan 3 bulan ini seperti mana kita menanam untuk mengadakan satu hasil yang baik. Kita nak ada hasil buah-buahan yang ranum, yang sedap, yang berkualiti. Kena start dari sekarang ibadah kita. Tapi kalau kita last minute, bulan Ramadan baru nak start, maka sudah pasti ibadah kita tidak akan berkualiti, tidak akan menjadi sebaik yang kita mahukan. Baik. Jadi mudah-mudahan ingatan saya berkaitan dengan Rajab akan membuatkan tuan-tuan bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan bolehlah mula berpuasa bulan Rajab, berpuasa bulan Sya'ban, membaca Al-Quran, menambahkan solat-solat sunat, menambahkan zikir-zikir seperti mana yang saya sebut orang Yaman, dia sifirnya darab 10 je. Kalau biasa kita sifir, kita zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, darablah ketiga-tiga itu dengan 10. Subhanallah 330 kali. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Tak lama pun, kita je rasa macam banyak. Tapi 330 tu sekejap saja. Saya kira dalam 3 minit, 4 minit insya-Allah habis. Kita boleh tasbih subhanallah 33 kali, tak sampai 30 saat, 40 saat. Darablah dengan 10 tuan-tuan. Tak lama pun insya-Allah. Jadi yang penting adalah usaha kita untuk bersedia untuk Ramadan. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab kita. Dan saya kira untuk bulan ini, untuk tahun baru ini, saya akan membaca satu kitab. Sebelum ini saya kuliah tak baca kitab. Saya kuliah biasa daripada sumber, saya baca dulu kitab, contoh kitab Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa nama kitab tu? At-Tamyiz, Al-Isabah. Nama kitab itu Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya biasa baca kitab itu terlebih dahulu, kemudian baru saya datang ke masjid untuk saya bacakan kepada tuan-tuan puan sekalian. Tetapi untuk tahun ini, azam baru tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah kita akan baca kitab 65 gambaran kehidupan sahabat, insya-Allah.
Ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang ingin mendapatkan buku ini, tuan-tuan perempuan boleh beli di Shopee. Tak susah. InsyaAllah zaman sekarang dah mudah, boleh beli online semua. Jadi kitab ini insyaAllah kalau tuan-tuan nak membaca dengan saya, ya, setiap malam, setiap Jumaat malam Sabtu, minggu ketiga setiap bulan. Jadi kita akan baca kitab ini, kita akan kupas berkaitan dengan hidup para sahabat. Apakah yang kita boleh dapat, moral of the story, pengajaran yang kita boleh dapat dan hikmah daripada hidup para sahabat Nabi SAW. Dan kenapa kita kena belajar berkaitan dengan para sahabat, tuan-tuan puan-puan sekalian? Kalau tuan-tuan puan-puan belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, tuan-tuan akan mendapati satu bab, satu fasal yang menceritakan berkaitan dengan sahabat. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab akidah, tuan-tuan akan dapati ada bahagian yang menceritakan tentang para sahabat. Kenapa pula nak cerita pasal sahabat di dalam kitab akidah? Kitab akidah sepatutnya membahaskan rukun iman. Beriman kepada Allah, apa-apa saja sifat Allah SWT, apa saja sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Kemudian rukun beriman kepada Rasul, perbahasan berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul dan sebagainya. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Itu yang sepatutnya ataupun yang menjadi keutamaan yang dibahaskan di dalam kitab-kitab akidah. Tetapi tuan-tuan, ada juga kalau kita tengok kitab-kitab yang besar, kita akan mendapati ada perbahasan berkaitan dengan para sahabat. Dan kalau tuan-tuan baca, kenapa ulama meletakkan bab berkaitan dengan sahabat dalam kitab akidah? Kerana para ulama, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahawasanya mempercayai bahawasanya para sahabat adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah antara kepercayaan kita, tuan-tuan. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya para sahabat adalah manusia yang paling mulia, umat Islam yang termulia selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah nak kata, kalaulah kita tak beriman dengan para sahabat ini, kita tak kenal para sahabat ini, seolah-olah akidah kita ni ada sedikit kecacatan, ada sedikit kekurangan dalam akidah kita. Jadi malam ini tuan-tuan puan-puan datang untuk menghadiri kuliah berkaitan dengan para sahabat, tuan-tuan akan menyempurnakan iman tuan-tuan puan-puan sekalian, akan menyempurnakan akidah tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Kita tidak meninggalkan kuliah akidah, kita kena hadir juga kuliah akidah. Kuliah akidah cerita pasal sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sebagainya. Tetapi kita juga menambahkan lagi maklumat kita dalam ilmu akidah dengan beriman dengan mempercayai, beriktikad bahawasanya semua para sahabat adalah mukmin, adalah umat Islam yang paling mulia selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihat dalam sejarah tuan-tuan, pelbagai pergaduhan, pelbagai pertelingkahan di kalangan para ulama berkaitan dengan sahabat. Tetapi kalau nak selamat tuan-tuan, kita kata kita percaya dan kita yakin bahawasanya semua para sahabat adalah mulia. Selesai. Kita kata semua sahabat mulia. Siapa yang digelar sahabat, maka mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah itu sahabat? Apakah yang dimaksudkan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sahabah iaitu seorang yang hidup pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup pada zaman baginda. Beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan dia beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 ciri yang perlu kita letak ataupun perlu ada untuk seorang itu dinamakan sebagai seorang sahabat. Jadi yang pertama, syarat yang pertama iaitu hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang hidup selepas baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dikira sebagai sahabat. Walaupun dia dapat jumpa dengan Nabi. Dia kata saya jumpa Nabi dalam mimpi tuan-tuan. Saya jumpa Nabi dalam mimpi. Jadi saya ini sahabat. Itu salah tuan-tuan. Dia bukan sahabat. Dia dapat jumpa Nabi, ya, itu adalah satu kemuliaan baginya. Tetapi itu tidak menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Jadi mesti hidup pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, mestilah orang yang hidup pada zaman baginda itu, dia mestilah beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa yang wahyu yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
dia mestilah beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti melihat baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun dia buta. Maksudnya dia bukannya tak semestinya melihat. Melihat di sini bermaksud dia bertemu dengan Rasulullah. Dia mesti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman dengan dia. Dia mesti meninggal dunia dalam keadaan dia beriman dengan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Beragama dengan agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Seperti mana sebagai contoh Abu Talib. Kenapa Abu Talib tak digelar sebagai sahabat? Kerana Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib walaupun bapa saudara baginda, hidup sezaman dengan baginda, melihat baginda, bertemu dengan baginda, sayang kepada baginda, sayang dia seperti mana dia adalah seorang anak. Tetapi dia tidak dikira sebagai sahabat kerana beliau meninggal dalam keadaan kufur ataupun tidak beriman dengan agama Islam. Jadi itu adalah syarat sahabat. 4 syarat tuan-tuan. Ya, hidup sezaman dengan baginda, beriman dengan baginda, bertemu dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sahabat yang pertama tuan-tuan puan-puan sekalian iaitu Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada seorang lagi tokoh yang bernama Anas bin Malik juga tuan-tuan. Iaitu Imam Malik bin Anas. Namanya hampir sama. Dan ada sebagian umat Islam kadang-kadang terkeliru. Khususnya pelajar-pelajar kita lah. Pelajar-pelajar kita, para penuntut ilmu, kadang mereka terkeliru. Mereka ingat Imam Malik tu Sayyidina Anas bin Malik. Sedangkan mereka adalah 2 orang yang berbeza. Tetapi daripada keturunan yang sama. Maksudnya Imam Malik radhiyallahu anhu adalah keturunan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi mereka adalah 2 orang yang berbeza. Jadi Imam Malik ini iaitu pengasas mazhab Maliki. Imam Malik pengasas mazhab Maliki. Sayyidina Anas bin Malik iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu ingat ada perbezaan antara mereka berdua. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu diajar mengucap 2 kalimah syahadah oleh ibunya Humaisah ketika masih usia kanak-kanak. Sanubarinya dipenuhkan ibunya dengan rasa cinta terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mula mengenal berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana usia beliau masih kecil lagi. Usia beliau masih kanak-kanak lagi. Beliau dikenalkan oleh ibunya Humaisah. Ataupun nama lainnya iaitu Ummu Sulaim. Humaisah ataupun nama lain Ummu Sulaim. Jadi ibunya Humaisah ini dah bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika mana suaminya pergi bertemu dengan Rasulullah pada perjanjian Aqabah pertama, tak silap saya. Suami kepada Humaisah pergi bertemu dengan Rasulullah pada perjanjian Aqabah yang pertama, lalu beriman dengan Rasulullah pada waktu itu, pulang balik ke rumahnya, mengislamkan isterinya dan lalu isterinya, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, mengislamkan anaknya. Dia punya rantaian dia begitu tuan-tuan sekalian. Jadi ibunya Humaisah mendidik anak dia berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajar anak-anak dia untuk cinta kepada Rasulullah. Kerana apa kisah-kisah ataupun Sayyidatina Humaisah ni lihat Rasulullah, beliau sangat kagum, beliau rasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun ajar anak-anak dia untuk cinta kepada Rasulullah seperti mana dia cinta kepada Rasulullah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimana ibu Sayyidina Anas bin Malik ini mendidik anak-anak dia untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya diri kita, anak-anak kita ni sayang tak kepada Rasulullah? Cinta tak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kena tanya diri kita, bagaimana kita nak buat anak-anak kita cinta kepada Rasulullah? Sudah pasti kita dahulu kena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak anak-anak kita berselawat kepada baginda, kita dahulu kena berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak anak kita baca Quran, kita kena terlebih dahulu baca Quran sebelum kita menyuruh mereka baca Quran. Kalau waktu kita nak, kalau contoh kita suruh mereka baca Quran sedangkan kita tengah main phone, apa pandangan anak-anak kita terhadap kita?
Saya kena baca Quran tapi mak ayah boleh main phone. Kalau betul saya nak main phone lah. Mereka akan rasa begitu. Dan inilah yang berlaku kepada anak murid saya. Anak-anak murid saya di sekolah saya, mereka lebih leka, lebih seronok dengan permainan game, dengan telefon lebih daripada mereka suka pada Al-Quran. Mereka diminta untuk menghafal Al-Quran. Contoh, mereka diminta untuk hafal surah Yasin. 1 tahun diberikan masa untuk hafal surah Yasin keseluruhannya. Akhir tahun ada ujian untuk tes surah Yasin tu, langsung seorang tak lulus. Semua tak lulus ujian tu. Padahal daripada awal tahun, ada 1 tahun nak bersedia untuk menghafal surah Yasin. Bukan kata awal tahun hafal, akhir tahun uji, tidak. Setiap hari, setiap minggu ada 2 hari kita akan pastikan budak-budak ini hafal Al-Quran. Tetapi disebabkan dia menghafal bukan dengan niat yang, ataupun dengan niat rasa terpaksa. Niat rasa macam, saya kena baca ni sebab saya disuruh. Saya takut ustaz marah, saya takut ustazah marah. Jadi saya pun hafal. Hafal hari ni, esok lupa. Jadi itulah masalahnya. Anak-anak kita dihantar ke sekolah agama untuk menghafal Al-Quran, tetapi mereka sendiri tak ada rasa nak menghafal Al-Quran. Antara sebabnya adalah kerana ibu bapa dia sendiri tak suka Al-Quran. Tak mencintai Al-Quran. Jadi of course anak-anak pun tidak akan mencintai Al-Quran. Mak ayah lebih cinta kepada phone, lebih cinta kepada kerja, lebih cinta nak mencari kekayaan, lebih suka bawa anak-anak, jom kita pergi jalan. Jadi anak-anak pun akan rasa akan membesar dengan keadaan begitu. Dia akan lebih suka phone, dia akan lebih suka mencari duit, dia akan lebih suka berjalan-jalan, bersia-sia. Sekarang ni tuan-tuan, antara masalah anak-anak kita sekarang, dia tak nak sambung belajar. Dia tak nak dia rasa macam dia nak kaya. Dan dia tahu kalau belajar takkan kaya. Contoh macam saya belajar tinggi, dah tengah buat master ni. Tapi tengok Ustaz Azim gaji tak berapa pun. Jadi saya tak nak lah belajar macam Ustaz Azim, susah payah belajar sampai master, tapi tak ada duit, duit sikit saja. Jadi saya tak nak. Dia nak kaya. Bahkan ada tuan-tuan, bekas anak murid saya, habis sahaja belajar, dia terus bekerja. Bekerja kecil saja, kerja kat kilang, kerja kat syarikat ni. Tetapi bila dia dah kerja selepas 3 tahun, sekarang ni gaji dia boleh kata lebih daripada saya dah. Sebab dia betul-betul sungguh nak bekerja, nak mencari rezeki. Tetapi dia punya kelayakan hanyalah SPM saja. Tak ada STM ke STPM ke degree, tak ada. Jadi itulah masalah zaman kita sekarang. Anak-anak kita tak nak belajar. Bila mereka tak nak belajar, mereka lihat guru ni tak ada kepentingan. Dia lihat, ustaz ni, guru ni, dia sekadar untuk saya datang sekolah ni sekadar untuk memenuhi kehendak ibu bapa saya, untuk mendapat SPM saja. Habis tu saya fokus untuk cari rezeki. Selepas tu saya nak terus jadi kaya. Cari rezeki tak apa, tapi nak terus jadi kaya itu masalah dia tuan-tuan. Jadi saya harap sangat-sangat daripada kita semua kena tolong-menolong untuk mendidik anak-anak kita, untuk paling kurang kita start minta mereka cinta kepada Al-Quran, cinta kepada agama Islam, suka pada solat. Tuan-tuan, kalau tanya berapa ramai anak murid saya tak solat, sekolah agama tu tuan-tuan, mereka sekolah agama tak solat. Benda tu sebab dia rasa beban. Itu biasa saja tuan-tuan. Jadi kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan Aisyah. Kita sambung selepas ini insya-Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة InsyaAllah kita sambung sedikit lagi pembelajaran kita pada kisah para sahabat Nabi SAW. Jadi Sayyidatina Umaisah memberi didikan mengajar anak dia iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk cinta kepada Nabi SAW. Dan saya sebut bahawasanya kita juga perlu ada sifat seperti Sayyidatina Umaisah, mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi SAW. Mendidik anak-anak kita juga untuk bercinta ataupun berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang dengan agama Islam. Jadi permulaan ataupun untuk melahirkan seorang anak yang Muslim, yang mukmin, mestilah bermula dengan kita. Kita juga mestilah Muslim dan mukmin.
Kalaulah kita hanya Muslim tetapi iman kita tak menjaga iman kita, maka anak-anak kita juga tidak akan menjaga iman mereka. Mereka sekadar nama Muslim tetapi tidak menjaga iman mereka. Dan saya sebut bahawasanya anak-anak pelajar saya khususnya, mereka ada yang tidak menjaga solat-solat mereka. Dan mereka dah mengaku bahawasanya mereka tak menjaga solat kerana mereka rasa beban. Itu antara masalah ataupun cabaran kita zaman ini, tuan-tuan dan sekalian, nak memberi anak-anak kita suka kepada solat. Saya suka mengingatkan kepada mereka bahawasanya solat ini adalah satu bentuk healing. Kalau tuan-tuan tanya orang-orang muda sekarang, mereka akan kata, oh kita ni sekarang nak healing. Yang kata healing kan, healing. Kita beli buku pun, saya pernah tengok satu buku mereka, buku healing mereka itu, saya rasa macam tak ada apa-apa manfaat yang besar pun buku healing tu. Sekadar kata-kata motivasi. Dia satu muka surat tu ada 4 baris motivasi. Kata ayat-ayat motivasi. Itu saja, 4 baris saja perkataan dalam buku tu. Saya tengok harga buku tu RM56. Ya Allah. Satu muka surat 4 perkataan, 4 ayat saja, tetapi itu dah harga RM56. Jadi saya rasa macam tak ada manfaat yang besar lah mereka beli buku-buku ini. Bukan salah tuan-tuan, tetapi buku-buku yang sepatutnya mereka baca sepatutnya penuh dengan maklumat, penuh dengan informasi, penuh dengan ilmu sepatutnya. Baik. Jadi saya pesan kepada mereka bahawasanya solat ini adalah satu bentuk healing. Lihatlah solat itu sebagai satu cara mereka nak healkan diri mereka. Mereka ada sakit, tak suka kepada kawan dia sakitkan hati dia. Carilah ketenangan dengan solat. Carilah ketenangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pesan kepada mereka, jangan minta kawan tu sakit ke apa, itu salah. Mungkin sebab dia tak suka kat kawan dia pun dalam solat, ya Allah bagilah kawan aku kena macam ni. Itu salah. Kita kena didik mereka untuk cari healing. Maksudnya bercakaplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika solat pada waktu itu. Biar dia rasa tenang pada waktu itu. Tapi kalau lah bila dia orang solat, dia orang fikir lepas ni nak main game, lepas ni nak makan apa, lepas ni nak keluar dengan kawan-kawan, memang mereka tidak boleh cari healing dalam solat itu. Memang mereka tidak boleh khusyuk dan akhirnya rasa solat itu satu benda yang menenangkan jiwa mereka. Bahkan mereka akan rasa solat itu satu beban. So mereka nak cari healing tempat lain, bukan di solat. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita cubalah mengajak anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada solat, sayang kepada solat, cinta kepada Nabi SAW dan juga berpegang dengan agama Islam dengan sepenuh hati dan jiwa, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai sini saja kuliah saya pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu adalah kekurangan diri saya sendiri, kelemahan diri saya sendiri, kesalahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, an-afwu minkum. Jadi kita tutupkan kuliah pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.